Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nakiuddin bin Muhammad Taha daripada SMK Datuk Mahmud Mat akan menerangkan kepada anda semua cara untuk menjawab soalan yang berbunyi, apakah faktor Turki Uthmaniyah menyertai Perang Dunia Pertama? Okey, setiap negara yang mahu menyertai perang ataupun mahu memulakan peperangan perlulah mempunyai alasan ataupun faktor yang kukuh dan tersendiri. Sebagai contoh, ada negara yang memulakan perang untuk menambah tanah jajahan mereka, untuk memperluaskan wilayah tanah jajahan mereka. Dan ada juga negara yang berperang untuk menahan daripada runtuhnya kerajaan mereka daripada dijajah oleh negara-negara yang lain. Baik, tanpa membuang masa, kita terus kepada bahagian pengenalan. Bahagian pengenalan, kita tak boleh tulis faktor ataupun isi-isi penting yang perlu kita tulis di bahagian esei, di bahagian isi. Di bahagian pengenalan, kita boleh tulis definisi perang itu sendiri ataupun sejarah yang berlaku sebelum peperangan. Okey, di bahagian pengenalan, saya menulis Perang Dunia Pertama berlangsung daripada tahun 1914 sehingga tahun 1918, iaitu hanya selama 4 tahun sahaja. Okey, itu adalah bahagian pengenalan yang pertama, poin pengenalan yang pertama. Poin kedua ialah berlaku dalam kalangan negara-negara di Eropah sahaja. Okey, Perang Dunia Pertama tidak berlaku di negara lain, di negara-negara luar Eropah. Dan yang ketiga, dua blok kuasa besar menyertai perang ini, iaitu kuasa bersekutu yang dianggotai oleh British, Perancis, Rusia dan Itali, dan melawan kuasa pusat iaitu Jerman, Austria dan Turki Uthmaniyah. Okey, bahagian pengenalan itu yang perlu ditulis. Okey, di bahagian isi pertama, kita perlu kita perlu tulis kerajaan, apakah faktor kan kita faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Uthmaniyah menyertai Perang Dunia Pertama ialah memperkukuhkan kuasa khalifah ke seluruh negara-negara Islam. Perkara ini untuk membebaskan negara-negara Islam daripada dinominasi politik dan ekonomi kuasa Eropah. Maknanya, kerajaan Turki Uthmaniyah, faktor dia untuk membebaskan negara Islam yang dijajah daripada terus didominasi oleh kuasa-kuasa Eropah, supaya negara ini bebas menentukan hala tuju mereka sendiri. Faktor kedua ataupun isi kedua yang menyebabkan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah untuk menyertai Perang Dunia Pertama ialah perebutan kuasa-kuasa besar untuk takluk Bosnia. Sebagai contoh, Rusia menghasut supaya rakyat-rakyat tempatan memberontak pada tahun 1878. Isi ketiga pula, British berbaik-baik dengan Rusia pada tahun 1807 dan menjejaskan keselamatan kerajaan Turki Uthmaniyah. Dan ini perlu dihuraikan lebih lagi, iaitu dengan berbaiknya Rusia dan British akan menyebabkan kerajaan Turki tidak selamat sekiranya mereka tidak melawan balik asakan yang diberikan oleh kedua-dua negara tersebut. Faktor seterusnya ialah desakan golongan gereja di Kahirah menuntut agar kerajaan Turki Uthmaniyah tidak bangkit, kerana bagi mereka
bangkitnya kerajaan Islam ini akan menyebabkan bahaya berlaku pada agama mereka, iaitu agama Kristian. Okey. Dan yang terakhir, di bahagian penutup kita tidak boleh mengisi ataupun mengulang balik isi ataupun pengenalan yang kita dah tulis. Okey, bahagian penutup kita perlulah menulis sejarah selepas perang itu berlaku. Sebagai contoh, sejarah selepas perang itu berlaku, berapa bilangan korban yang dicatatkan, tanah jajahan, mereka yang kalah, dan yang paling penting, adakah perang itu terhenti di situ saja ataupun perang itu ada lanjutan perang lagi. Itu adalah bahagian penutup. Sebagai contoh, kita boleh tulis perang dunia pertama, peperangan umat manusia tidaklah berakhir di perang dunia pertama saja, iaitu kerana selepas perang dunia pertama ada lagi perang yang besar, iaitu perang dunia kedua. Sekian, terima kasih.